Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama kita memulakan kehidupan di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Untuk melihat, belajar daripada sirah orang-orang yang telah berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ini dalam hati mereka hanya memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yakin mereka terhadap apa-apa yang ada di sisi mereka. Satu ketika seorang peminta telah datang ke rumah Hadrat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu beliau telah memanggil salah seorang di antara kedua anaknya, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Lalu beliau berkata kepadanya, "Pergilah kamu bertemu dengan ibumu, mintalah daripadanya 1 dirham daripada 6 dirham yang telah saya simpan di sisinya." Lalu anak itu pun pergi dan kembali pulang bersama jawapan, "Sesungguhnya kesemua dirham tersebut telah disimpan untuk membeli gandum bagi keperluan akan datang." Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seseorang itu tidak sempurna imannya selagi dia tidak menaruh harapan terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa-apa yang memang terdapat di sisinya sebagai miliknya. Katakanlah kepada ibumu, serahkanlah kesemua dirham tersebut. Lalu dirham itu diserahkan dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menyerahkan dirham sebanyak 6 dirham kepada si peminta sedekah itu. Sebenarnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Fatimah hanya ingin mengingatkan sahaja, bukanlah dia teragak-agak ataupun tidak mahu untuk menginfakkan apa yang diminta. Pada asalnya 1 dirham diminta. Tapi oleh kerana ketulinan iman, keyakinan yang ada dalam diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap janji Allah dan janji Rasul, kesemua miliknya di dalam simpanannya telah diserahkan kesemuanya sebanyak 6 dirham yang mereka perlukan. Mereka telah aturkan, mereka telah mesyuaratkan di rumah mereka untuk tujuan keperluan mereka. Diberikan seluruhnya kepada fakir yang meminta. Lihat natijah, keputusan. Belum pun sempat berganjak daripada tempatnya itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang penjual unta telah menuju ke arahnya, penjual unta. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berapakah harga unta tersebut? Lalu dijawabnya oleh penjual unta, 140 dirham. Lalu dibeli oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara hutang dan telah menetapkan hari untuk pembayarannya. Selang beberapa hari, seorang lelaki lain pula datang ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat unta tersebut. Lalu ditanya, "Milik siapakah unta ini?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Unta itu milik saya." Lalu ditanya lagi, "Adakah untuk dijual?" Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Ya." Lalu ditanya lagi, "Berapakah harganya?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, 200 dirham.
Lelaki tersebut telah membeli unta itu dan telah pergi dari situ. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membawa dirham sebanyak 140 kepada pemilik asal unta tersebut sebagai pembayaran hutang. Maka hutangnya telah dijelaskan dan dilansaikan. Dan telah membawa pulang ke rumah sebanyak 60 dirham. Lalu diserahkan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dari manakah sumber dirham ini? Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan melalui Nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lihatlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas, sama ada segera ataupun dilewatkan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita memerlukan. Dan Allah Maha mengetahui maslahat diri kita yang perlu ataupun tidak perlu. Yang pentingnya kita tasyabbah, meniru mereka-mereka yang telah Allah SWT turunkan nusrah, bantuan ke atas amalan mereka. Mereka hanya berbekalkan keyakinan sahaja terhadap janji Allah dan janji Rasul. Kalau nak dikirakan, mereka telah mesyuaratkan keperluan mereka yang hanya ada 6 dirham saja. Terlalu sedikit. Untuk keperluan yang mendesak di satu hari, besok, lusa dan hari-hari berikut. Tetapi mereka telah memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka faham man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang sanggup memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membayar pulangan yang berlipat kali ganda. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, khususnya di pagi hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama belajar untuk membelanjakan harta. Sama ada melalui infak sedekah yang sunat maupun yang wajib. Jika kita melakukan infak yang sunat, maka diganjari seperti pahala fardu. Jika kita melakukan infak yang wajib seperti zakat, Allah gandakan 70 kali ganda. Saya tidaklah mengharapkan sidang pendengar melakukan pengorbanan seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq, seluruh diri dan harta untuk Allah dan Rasul. Saya juga tidak menaruh harapan sidang pendengar untuk berbelanja seperti Hadrat Umar radhiyallahu anhu, separuh diri dan harta mereka untuk Allah dan Rasul. Saya juga tidak menaruh harapan agar tuan-tuan melakukan seperti Hadrat Osman, 1/3 daripada harta untuk Allah dan Rasul. Yang paling penting, setiap pemberian kita tu ikhlas kerana Allah SWT, dan kita meyakini ada pulangan daripada Allah SWT, dan kita kena harapkan janji Allah tu, sebab itu perintah. Walaupun RM1 kita bagi, Allah akan bayar, Allah akan pulang balik dengan RM10. Tu paling kurang. Kita kena yakin perkara tu. Jadi dalam keadaan kita diuji dengan terdesak, kita carilah amalan-amalan seperti ini. Kisah ini saya petik daripada Juhdul Muqil.
usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan-golongan yang miskin, bagaimanakah mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu cepat. Kerana keyakinan yang ada dalam diri mereka. Itulah perbekalan yang terbaik yang mereka ada. Yakin terhadap janji Allah dan Rasul. Untuk itulah saya menyeru diri saya sendiri agar kita develop iman kita, kita tarakah, tingkatkan keyakinan kita hanya pada Allah dan Rasul, dan meyakini setiap perbelanjaan yang kita keluarkan untuk Allah dan Rasul, pasti Allah SWT akan ganjarkan secara cash ataupun dilewatkan, kalaupun tidak di dunia akan digantikan di akhirat besok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.